Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Hairan juga, semakin meronta, semakin meroyan, semakin lebih banyak persoalan yang timbul berkenaan dengan projek-projek yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakan dalam peringkat kontrak untuk diluluskan, dalam peringkat rundingan, dalam peringkat baru nak mula dan banyak lagi peringkat lah. Adalah paling banyak persoalan yang makin timbul adalah tentang projek Tebatan Banjir Tuan Ibrahim Tuan Man. Baru-baru ini, Tuan Ibrahim Tuan Man di dalam kenyataannya berkata, saya tidak pernah tanda tangan surat setuju terima projek Tebatan Banjir. Persoalan yang muncul seterusnya dengan soalan itu ialah, kalau dia tak tanda tangan, siapa yang tanda tangan? Siapa yang tanda tangan? Siapa yang tanda tangan? Sebab menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu sudah ada pun ketirisan. Jadi kerana itu dibatalkan. Jadi siapa yang tanda tangan surat tersetuju terima projek Tebatan Banjir itu? Takkanlah pula Mahathir yang tanda tangan. Takkanlah pula Rafizi yang tanda tangan. Takkanlah pula Lim Guan Eng yang tanda tangan. Atau Muhyiddin kah yang tanda tangan? Atau Ismail Sabri Yaakob kah tanda tangan? Atau Tengku Zafrul kah yang tanda tangan? Menteri Kewangan. Pelik bin ajaib. Siapa yang tanda tangan surat setuju terima projek Tebatan Banjir? Saya fikir kalau memang betul sudah ada surat setuju terima projek Tebatan Banjir itu, perlulah didedahkan kepada rakyat supaya dapat dibersihkan nama Tuan Ibrahim Tuan Man ini. Daripada banyak tumahan, perlulah ditunjukkan siapa yang sudah tanda tangan surat setuju terima itu. Tuan-tuan dan puan-puan, bekas Menteri Alam Sekitar dan Air KASA, iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menegaskan bahawa beliau tidak pernah menandatangani sebarang surat. Dia tidak pernah menandatangani sebarang surat berkenaan dengan surat setuju terima kepada mana-mana syarikat berhubung projek Tebatan Banjir. Tuan Ibrahim turut mempersoalkan juga jumlah peruntukan sebanyak 7 bilion ringgit Malaysia yang hendak dikaji semula oleh Kerajaan Persekutuan seperti diumumkan oleh Perdana Menteri baru-baru ini. Berikutan peruntukan asal adalah 15 bilion. Makin pening aku. Makin pening. Setakat ini katanya tidak ada SST yang dikeluarkan kepada mana-mana syarikat. Jadi tidak timbul soal hendak batal sebab ia tidak lulus dan belum dimulakan lagi. Selain itu, saya tidak pernah menandatangani peruntukan 15 bilion ini. Baguslah kalau begitu. Batalkan saja. Kalau belum ada projek, nak susah apa, batal sajalah. Batal saja. Apa yang Tuan Ibrahim takut? Sangat, tak payahlah takut. Saya juga pasti. Katanya saya juga tidak pasti. Saya juga tidak pasti dari mana datangnya jumlah 7 bilion yang dibangkitkan ini katanya. Tanyalah pegawai dulu. Kalau Tuan Ibrahim Tuan Man tak pasti, susah jugalah. Kalau menteri sendiri tak pasti, susah itu. Tapi nanti tak apa. Saya fikir Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dedahkan juga. Jadi seperti kata-kata pemimpin-pemimpin PN yang lain lah. Mula-mula tak kenal, mula-mula jadi saksi, tiba-tiba jadi kenal, tiba-tiba jadi suspek, mula-mula tak ada kes,
Mula-mula bilang hanya fitnah, tapi last-last mahkamah dakwah, sudah didakwa, tiba-tiba orang-orang di bawahan pula yang menyokong mereka pun memfitnah SPRM. Lepas tu minta maaf, macam-macam lagi yang pelik-pelik berlaku. Nanti kita tengoklah. Kita tengok, dan saya setakat ini saya masih lagi percaya bahawa perundangan di negara Malaysia antara yang terbaik di seluruh dunia. Jadi kita berikan peluang kepada perundangan negara kita untuk berfungsi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Seluruh Malaysia bergegar, seluruh Malaysia bergema, seluruh Malaysia tepuk tangan. Pasti ada yang menangis, ada yang gembira, ada yang terkejut. Saya ucapkan tahniah, saya tepuk tangan dulu. Tahniah diucapkan kepada Arul dan juga Najib Razak yang telah pun dilepaskan dan dibebaskan daripada kes 1MDB. Ini pastinya satu berita yang menggembirakan untuk semua penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini pastinya menggembirakan untuk semua yang selalu saja mendoakan Datuk Seri Najib Tun Razak supaya beliau tidak dipenjara, tidak dapati bersalah dan dibebaskan. Datuk Seri Najib Tun Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One Malaysia Development Berhad, 1MDB, Arul Kandasamy, telah dilepaskan dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi pada hari ini daripada pertuduhan meminda laporan audit 1MDB. Hakim Muhammad Zaini Mazlan yang kini adalah Hakim Mahkamah Rayuan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan telah gagal membuktikan kes prima facie kepada kedua-dua yang tertuduh. Mahkamah juga turut membebaskan Arul Kandasamy daripada tuduhan bersubahat dengan Najib melakukan pindaan itu selepas memberikannya sijil indemnity pengecualian liability undang-undang kerana keterangan yang diberikan beliau berikan adalah benar dan menyeluruh. Najib Razak yang sekarang ini berusia 70 tahun telah didakwa pada 12 Disember tahun 2018 yang lalu telah menggunakan kedudukannya untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan pengauditan akhir 1MDB sebelum ianya dibentangkan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC untuk mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kandasamy sekarang ini 45 tahun pula didakwa telah bersubahat dengan Najib dalam membuat pindaan berkenaan bagi melindunginya daripada tindakan tata tertib sivil atau jenayah yang berkaitan dengan 1MDB. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 23/1 dan Seksyen 24/1 Akta SPRM yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 Malaysia mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pendakwaan telah menutup kesnya pada 7 September tahun lalu selepas memanggil sebanyak 16 saksi bagi memberi keterangan dalam perbicaraan yang berlangsung selama 43 hari bermula 18 Februari 2019. Ia kemudiannya menawarkan 18 saksi kepada pembelaan, di antaranya bekas pengerusi PAC sendiri, iaitu Datuk Nur Jazlan Mohamed, bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Zulkifli Ahmad dan bekas CEO 1MDB Datuk Sarul Azhar Ibrahim Halmi. Antara saksi utama yang memberikan keterangan terhadap Najib sepanjang perbicaraan ialah Ali Hamzah, bekas Ketua Audit Negara, Tan Sri Amrin Buang dan Tan Sri Dr. Madina Muhammad. Dalam prosiding itu pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib manakala tertuduh diwakili oleh Peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah dan Datuk N. Sivanathan. Najib masih berdepan lagi dengan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan 2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dan setakat ini pendakwaan sudah pun memanggil 44 saksi. 2 lagi kes membabitkan pecah amanah jenayah berjumlah 6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPSC dan pengubahan wang haram
membabitkan dana SRC International sebanyak 27 juta yang masing-masing masih lagi di peringkat pengurusan kes. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak dan Arul Kanda Kandasamy serta pasukan peguamnya yang berjaya membebaskan beliau. Kita jumpa lagi, sekali lagi saya mengucapkan tahniah. Tapi jangan ingat, sudah bebas, ada 3 lagi yang bakal perlu dihadapi oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita jumpa lagi, bye-bye.